Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudara Nabi Muhammad Hadi Syarudin, sedang pendengar ini mulia Allah sekalian, alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung kembali kuliah tafsir kita di IKIM ini, menerusi ayat yang ke-69 dan seterusnya ayat ke-70 daripada surah Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwalan wa aulada fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'a alladhina min qablikum bi khalaqihim wa khudtum kalladhi khadu ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Keadaan kamu, hai orang-orang munafik dan musyrikin, adalah seperti keadaan orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu, lebih banyak harta dan anak-anaknya daripada kamu. Mereka semua telah menikmati bahagian mereka, dan kamu telah menikmati bahagian kamu sebagaimana orang-orang sebelummu menikmati bahagiannya. Dan kamu memperkatakan hal yang batil sebagaimana mereka memperkatakannya. Mereka itu amalannya menjadi sia-sia di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah orang-orang yang merugi. Belumkah datang kepada mereka berita penting tentang orang-orang yang sebelum mereka, iaitu kaum Nuh, Ad, Thamud, kaum Ibrahim, penduduk Madian dan negeri-negeri yang telah musnah. Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa keterangan yang nyata. Maka Allah tidaklah sekali-kali menganiaya mereka, tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Saya dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ayat yang ke-69 ini merupakan amaran kepada munafikun dan musyrikun agar mengambil pengajaran daripada kisah-kisah yang terdahulu. Sebenarnya ada kaitan dengan perang Tabuk yang kita telah ceritakan sebelum ini. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah, dalam perjalanan menuju ke Tabuk, bertemulah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dengan runtuhan negeri Al-Hijr ataupun desa kaum Thamud yang telah pun didatangi oleh Nabi Saleh. Kita telah bincangkan perkara ini dahulu. Saya ini rahmati dan dikasihi Allah sekalian dalam juz Amma. Jadi runtuhan rumah-rumah dan bekas-bekas kebun yang luas menjadi padang yang tandus. Jelaslah kemurkaan Allah SWT pernah turun di situ dalam tahun-tahun yang lampau, jauh daripada Nabi Muhammad SAW. Maka berkatalah Nabi SAW kepada kaum muslimin yang telah pun termenung melihat bekas itu, jangan kamu cuba masuk ke dalam bekas-bekas rumah kaum yang telah menganiaya diri mereka ini, melainkan dalam keadaan menangis, mengambil pengajaran, mohon kepada Allah, jangan sampai perkara ini pula menimpa kamu. Di sana kita telah bincangkan dalam juz Amma yang lalu, dan surah Hud pun Allah menyatakan fa'akaruha faqala tamatta'u fi darikum. Mereka telah pun menyembelih unta Nabi Saleh ini yang dijadikan daripada batu sebagai mukjizat. Akhirnya Allah SWT telah memberi amaran kepada Nabi Saleh, beritahu kepada kaum ini tak lama lagi azab akan turun, dan tanda azab ini turun wajah kamu bertukar. Telah kita huraikan perkara ini dalam juz Amma yang lalu. Saya ini rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Kalau saya ada peluang, saya bacalah buku bertajuk Ad-Da' wad-Dawa. Ad-Da' wad-Dawa karangan Ibn Qayyim, telah diterjemahkan dari pusaka Imam Syafi'i. Boleh saya lihat di kedai-kedai buku MPH sebagai contohnya. Buku yang hardcover, kulit keras ini, Ad-Da' wad-Dawa, menceritakan tentang penyakit dan juga ubatnya. Setiap penyakit ada ubatnya. Jadi mengisahkan tentang bagaimana azab Allah SWT yang pernah turun kepada tempat bernama Al-Hijr ini. Nabi yang salam telah bersabda, dan perkara ini pun ada disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Azkar. Kalau saudara nak memiliki kitab Al-Azkar, antara yang terbaik, telah pun diterjemahkan di bawah nama Encyclopedia Zikir dan Doa Al-Imam An-Nawawi. Takhrij, tahqiq dan komentar oleh Syekh Amir bin Ali Yasin. Hebatnya Encyclopedia Zikir dan Doa yang saya maksudkan ini, saudara, kerana dia turut mengundang pandangan para ulama muhaqqiqun yang lain seperti Abu Hatim Al-Uqaili, Ibn Abi Hatim Ad-Darqutni, Ibn Abdul Bar Al-Munziri Al-Nawawi, Al-Zahabi, Muqayyim, Ibn Rajab Al-Haythami, Ibn Hajar Al-Arnaud dan lain-lain. Ini Encyclopedia Zikir dan Doa Al-Imam An-Nawawi ni baik untuk kita miliki banding dengan Al-Azkar lain, tidaklah selengkap sesempurna bandingan yang ada dalam
ensiklopedia zikir doa yang saya maksudkan ni. Jadi menerusi hadis yang ke-529 siap dinomborkan sekali, bahawa Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabatnya ketika mereka sampai kepada Hijr, tempat kaum Samud pernah dihukum dahulu, la tadkhulu ala haula'il mu'azzabin illa an takunu bakin, fa illam takunu bakin fala tadkhulu alaihim la yusibukum ma asabahu. Nabi telah bersabda kepada para sahabatnya ketika mereka lalu dalam keadaan mereka nak masuk, Nabi pesan jangan masuk melainkan kamu menangis. Kalau kamu tidak mahu menangis, jangan masuk, agar apa yang telah menimpa mereka tidak menimpa kalian. Bahkan mereka yang telah mengambil air untuk membuat tepung, memberi makan, nak beri minum pada unta sekalipun dilarang oleh Nabi SAW. Sampai tepung yang ada bawah roti diuli dengan air di situ, Nabi suruh unta yang makan roti tersebut. Jadi saya ini rahmati dan dikasihi Allah sekalian, ni azab Allah yang pernah turun, yang wajar mengambil pengajaran kita yang membaca Al-Quran Al-Karim ini. Jadi ayat ini, kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwala wa aulada. Kalau amaran ini turun untuk golongan munafiqun, jangan kamu tertipu oleh kewangan kamu yang kuat, harta kamu yang banyak, anak-anak kamu yang hebat. Kamu jangan tertipu, kerana sebelum kamu telah banyak bangsa yang telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kemukakan bangsa ni semua duduk berjiran dengan negara Hijaz. Kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Ibrahim di sempadan Turki itu di bawah pimpinan Namrud bin Kan'an. Kemudian penduduk Madian, kaum Mu'tafikat dalam ayat yang ke-70 ini. Kalau amaran itu ditujukan kepada golongan munafikun saja tak cukup. Orang beriman bila mereka akan ambil pengajaran. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, sebenarnya amaran itu untuk orang munafikun, tapi untuk kamu orang beriman, Nabi telah beri amaran yang lain. Walladhi nafsi biyadihi la tattabi'anna sanana alladhina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in wa ba'an bi ba'in hatta law dakhalu fi juhri dhabbin la dakhaltumuh. Qalu wa man hum ya Rasulullah? Ahlul kitab? Qala faman? Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Selingkar demi selingkar, sasta demi sasta, selepa demi selepa, sampai sekiranya mereka masuk dalam biawak pun kalian akan mengikuti. Siapakah mereka itu, wahai Rasulullah? Adakah golongan Bani Israel? Nabi jawab, kalau bukan mereka, siapa lagi? Jadi ayat ini turun untuk munafiqun dan untuk kita juga mengerti. Jangan kita mengikut orang membabi buta. Saudara yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini adalah satu nasihat yang tegas daripada para ulama tafsir untuk kita orang beriman memahami. Seterusnya ayat yang ke-70, belumkah datang kepada kamu berita tentang golongan yang sebelum mereka, iaitu kaum Nuh, Ad, Samud, Ibrahim, penduduk Madian dan negeri yang telah musnah. Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan bawa keterangan yang nyata, maka Allah tidak sekali-kali menganiaya mereka, tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Jadi di sini Allah dalam rangka menasihati orang-orang beriman dan golongan munafikun sekaligus, belumkah datang kepada mereka berita penting tentang kemusnahan yang telah berlaku kepada golongan ini. Kaum Nabi Nuh yang telah menimpa mereka ni merupakan satu penenggelaman, satu banjir besar yang menimpa habis semua mereka ni telah musnah. Ni kaum Nabi Nuh. Kaum Ad, kaum Ad ni telah pun mendustakan Nabi Hud, lalu Allah mengirim kepada mereka ni angin yang kencang. Kaum Samud, mereka dibinasakan dengan suara yang keras bagai halilintar. Mereka mendustakan Nabi Saleh yang dari mana mereka telah menyembelih untanya. Nabi Ibrahim yang dipimpin oleh Namrud bin Kan'an bin Kush al-Kan'ani. Itulah kita bincangkan dahulu secara ini, rahmati dan dikasihi Allah sekalian, surah Al-Anbiya. Kisah bagaimana ditimpakan kepada Namrud ini seksa azab Allah Subhanahu Wa Taala selepas dia membakar Nabi Allah Ibrahim, sampai bangsanya semua sekali boleh bersatu untuk membakar Nabi Allah Ibrahim. Sampai yang tu bangka yang dah nyanyuk, yang sudah sakit stroke, berkata, kalaulah saya pulih, saya akan bawa kayu untuk menyumbang agar dibakar Nabi Allah Ibrahim itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian Madian ni tempat Nabi Shu'aib. Mereka ditimpa azab dan gempa bumi yang dahsyat bila mereka melihat awan di langit. Kerana mereka ni melebihkan diri sendiri dalam bab jual beli, mengurangkan takaran, timbangan sebagai contoh. Kemudian Mu'tafikat ni saya yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian,
dalam tafsiran yang dikemukakan oleh Imam Ibn Jauzi dalam tafsirnya Zadul Masir dalam merujuk kepada beberapa perkara. Al-Mu'tafikat. Mu'tafikat ni perkataan inqilab. Al-Mu'tafikat, setengah pandangan mengatakan itu merujuk kepada tempat yang namanya Sadum, yang Nabi Lut dahulu telah pun berdakwah. Sadum ini dekat dengan sempadan antara Jordan dan juga Yahudi, negara haram Yahudi, Israel itu. Kata Zajjaj dijamak kepada Mu'tafikatun. Mu'tafikatun ni kalau diambil perkataan Iktafakat adalah merujuk pada inqalabat. Inqalabat iaitu inqilab maknanya telah pun diterbalikkan. Itu sebab dikatakan dalam patah Arab, kalau seorang yang mengalami kerugian, hancur, rugi dan perniagaannya, inqalabat alaihi dunia, habislah terbalik dunia itu ke atasnya. Jadi perkataan Mu'tafikat ini merujuk kepada tempat yang telah pun diterbalikkan permukaan buminya. Demikian juga dikatakan dalam buku Kalimat Al-Quran oleh Syekh Hasanain Muhammad Makhluf. Jadi perkataan Mu'tafikat ni merujuk kepada kaum Nabi Lut yang telah kita bincangkan sebelum ni, yang tafsiran yang terdahulu. Ini semua berlaku keliling negara Arab, semenanjung tanah Arab. Kerana amat wajar, kerana mereka merupakan golongan yang pertama menerima Islam. Jadi Allah SWT membawakan kepada mereka gambaran yang berlaku di tempat yang berdekatan dengan mereka. Allah tidak bawa kisah yang berlaku di Itali sebagai contohnya. Dekat Pompei, apa nama tempat itu sebut, ketika berlaku gempa bumi yang dahsyat. Allah tidak bawa cerita di Jepun, mana tsunami pernah berlaku ribuan tahun yang terdahulu. Allah tidak bawa, kerana kisah itu jauh daripada tempat turunnya Al-Quran. Tentulah kalau dibawa kisah-kisah yang jauh daripada pengetahuan mereka pada waktu itu dengan kemudahan komunikasi yang amat terbatas, jelaslah mereka akan mengatakan bahawa Muhammad ni pendusta, membawa cerita-cerita dongeng yang kami tak pernah dengar. Golongan orientalis cuba untuk mengatakan bahawa Quran ni hanya wajar dibawakan kepada orang Arab sahaja, kerana kisah dalamnya kisah keliling negara semenanjung tanah Arab. Umpamanya dalam ayat yang sedang kita bacakan, kaum Samud, kaum Nabi Hud, kaum Ad, kaum Nabi Ibrahim, penduduk Madian, begitu juga Mu'tafikat, semuanya dekat dengan semenanjung tanah Arab di kawasan Timur Tengah. Dan binatang-binatang ada dalam Quran pun menceritakan tentang binatang negara Arab. Sebagai contohnya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kamu lihat unta bagaimana diciptakan? Unta negara Arab, negara lain tidak ada unta. Tapi para ulama Islam telah menjawab perkara ini secara yang dimuliakan Allah sekalian. Quran bukan mengkhususkan cerita binatang yang duduk di padang pasir saja. Dalam Quran ada cerita tentang Al-Ankabut. Al-Ankabut apa dia? Laba-laba. Laba-laba terdapat di mana tempat dalam dunia. An-Nahl sebut tentang lebah. Di mana tempat pun ada lebah. An-Naml, semut. Di mana tempat dalam dunia pun ada semut. Himar. Di mana tempat dalam dunia pun ada himar. Dan banyak lagi binatang yang membuktikan sebaliknya dakwaan palsu golongan orientalis yang ingin mengada-ngadakan cerita yang tidak benar terhadap Al-Quran Karim. Jadi dalam ayat ini Allah menggambarkan bahawa golongan Arab, golongan munafiqun yang ada di Madinah harus mengambil pengajaran. Kerana perkara yang berlaku, bencana yang berlaku ni didengari oleh mereka kurun berkurun, dari generasi kepada generasi. Manusia tu ini moyang mereka. Jadi wajar mereka ambil pengajaran. Jangan sampai perkara itu berlaku terhadap mereka. Jadi saya ini dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ada sedikit pandangan lagi yang mengatakan bahawa sebenarnya Mu'tafikah yang digunakan oleh Allah SWT dalam ayat yang ke-70 ni, wa qaumi Ibrahim wa ashabi Madian wal Mu'tafikat. Ada pandangan dikemukakan dalam tafsir Ibn Kathir dan juga tafsir Ibn Jarir Tabari bahawa merujuk kepada Mu'tafikah ini adalah nama ibu negara Sadum sendiri. Ibu negara yang mana tempat penduduknya gemar melakukan perbuatan yang haram, seks yang amat luar biasa. Lalu Allah Taala telah menghukum dan nama itu diabadikan dalam Quran. Maka di pandangan ini ada asasnya juga, kerana Allah SWT menyatakan dalam surah An-Najm dalam ayat yang ke-53, ayat ke-52, wa qauma nuhin min qabl innahum kanu hum azlama wa atgha wal mu'tafikata ahwa. Selagi dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, di sini dalam ayat ini jelas menunjukkan ada pandangan yang mengatakan bahawa maksud Al-Mu'tafikat ini adalah ibu kota negeri-negeri wilayah Sadum yang melakukan perbuatan yang haram ini.
di mana golongan lelaki cenderung untuk mendatangi golongan yang sama dengan, dan begitu sebaliknya perempuan pun terlibat melakukan lesbian. Jadi tujuan Allah SWT membinasakan mereka semua supaya tidak ada yang tertinggal langsung. Jadi perkataan mu'tafikat ni sama ada merujuk kepada munqalibat, perkataan ni inqilab, diterbalikkan muka bumi, supaya kejahatan mereka ni tidak lagi berbaki, bersisa, nanti akan diikuti oleh orang berikutnya. Jadi amatlah wajar untuk ditiadakan langsung kesan ini daripada muka bumi. Sering dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, di penghujung ayat yang ke-70 ni Allah SWT menjelaskan, atathum rusuluhum bil bayinat ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Datang kepada mereka rasul-rasul membawa keterangan nyata dengan hujah yang bukti-bukti yang pasti, tetapi mereka tetap menolaknya. Allah SWT tidak pernah zalim pada mereka, tetapi mereka yang telah menganiaya dan menzalimi diri mereka sendiri dengan cara mendustakan kebenaran dibawa, menolak kebenaran, dan hingga akhirnya mereka ditimpa azab yang membinasakan. InsyaAllah dalam kuliah akan datang kita akan lihat ciri-ciri orang beriman pula, mulia ayat ke-71. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.